Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita berkumpul pada pagi yang indah ini. Tujuan kita berkumpul adalah untuk mengupas dan membincangkan tentang stres yang melanda para pelajar IPT lagi-lagi di musim pandemik COVID-19. Bersama kita, tetamu jemputan adalah Profesor Amirul Zaki Azlan Raus, seorang kaunseling di sektor swasta dan juga beberapa pelajar jemputan iaitu Siti Hajar Taufik, Syahrul Nizam Sulaiman, Nurul Syamimi Natasha Ismadi dan Ainin Sofia Azhari. Memperkenalkan, saya selaku chairperson, rakan saya Cik Nur Syuhada Nabila selaku scriber dan serta seorang rakan saya dan lagi satu sekretari iaitu Alif Syamil Ramli. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita akan terus ke agenda utama. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, stres didefinisikan sebagai keadaan resah, cemas dan tegang disebabkan oleh tekanan mental dan fizikal. Manakala di dalam bidang kajian stres, terma stres pertama kalinya diperkenalkan oleh Hansel pada tahun 1936. Menurut beliau, stres adalah tindak balas tubuh yang tidak spesifik terhadap bebanan yang diterima. Ini bermaksud apabila seseorang itu menerima sesuatu tekanan atau tugasan yang dirasakan berat dan individu tersebut tidak dapat melaksanakan tugasan tersebut, tubuh akan memberikan tindak balas dengan tidak mampu terhadap tugas tersebut sehingga individu tersebut merasa stres. Stres telah dikenal pasti sebagai punca kepada hampir semua masalah yang wujud dan kecelaruan psikologi. Stres juga sering dikaitkan dengan pembelajaran. Stres yang sederhana boleh menjadi suatu bentuk dorongan yang kuat. Ia dapat menolong tubuh dan minda kita untuk bekerja dengan baik dan menyumbang kepada kesihatan mental. Cara kita menangani stres yang dihadapi amat penting dalam menentukan kesihatan mental dan fizikal. Terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan seseorang pelajar mengalami stres. Pelajar IPT pada awal tahun pengajian, misalnya, amat mudah terdedah kepada stres yang disebabkan oleh proses transisi kehidupan mereka di IPT. Senario ini dapat dilihat apabila terdapat sesetengah golongan pelajar yang menunjukkan kecemerlangan akademik di peringkat persekolahan tetapi tidak dapat mengekalkan pencapaian yang baik apabila berada di IPT. Persaingan yang sengit dalam mengejar kecemerlangan akademik telah memberikan stres yang tinggi kepada pelajar dalam merealisasikan wawasan mereka. Menurut Campbell dan Spencer 1992, apabila stres dilihat dari aspek negatif atau stres yang terlalu tinggi, ianya boleh mendatangkan kesan negatif terhadap kesihatan dan pencapaian akademik seorang pelajar. Oleh kerana stres di kalangan pelajar merupakan satu fenomena yang membimbangkan pelbagai pihak, ianya perlu ditangani secara menyeluruh. Maka adalah penting untuk mengenal pasti faktor-faktor penyebab stres pelajar terlebih dahulu sebelum sesuatu program intervensi direka bentuk. Justeru, kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti faktor penyebab stres, tahap stres dan sebagainya. Baiklah, saya ada satu soalan untuk Profesor yang jemputan kita, Profesor Amirul Zaki. Boleh tak Profesor kongsikan sikit tentang stres yang melanda pada para pelajar zaman sekarang ni, terutamanya di musim pandemik COVID-19? Silakan, Prof. Ya, terima kasih Altira. Assalamualaikum semua. Mula sekali saya nak bercerita tentang kesihatan mental ketika pandemik COVID-19 ni. Seperti yang kita tahu semua yang COVID-19 ni banyak memberi impak yang sangat besar pada negara kita, terutama kepada pelajar-pelajar IPT dengan IPTS. Pandemik COVID-19 ni agak sangat bahaya kepada kita semua. Dia memberi impak yang sangat besar, lebih terutama kepada kesihatan mental pada setiap individu, terutamanya pelajar di seluruh dunia. Sesetengah individu berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental, termasuk kemurungan, terutama ketika berada di dalam keadaan stres yang melampau dan isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat. Bila kita tengok bila seseorang ni stres, kita boleh nampak dia punya tingkah laku dia pun dah mula berubah dan cara dia buat kerja pun dah berlainan.
So antara perubahan tingkah laku kepada individu ni antaranya adalah sentiasa kelihatan sedih dan murung. Dan kedua pula adalah hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan. Dan ketiga pula adalah kesukaran untuk menumpukan perhatian dan melakukan tugas harian yang biasa. So apa yang saya dapat daripada pelajar-pelajar yang saya pernah interview secara depan mengenai tentang stres ni, ada juga pelajar yang bila dia dalam keadaan COVID ni, diorang tidak boleh pergi ke mana-mana. Itu satu hal lah. Yang kedua, bila diorang tak boleh nak pergi ke mana, diorang akan mostly stay in the room. So diorang tak dapat kebebasan di luar tu. So dari itu memang akan lagi build up stress tu. So bila stres agak melampau akan terjejas lah dari segi cara pemikiran diorang, kesihatan diorang. Betul tu Prof. So sekiranya kemurungan ini gagal dikenal pasti dan dirawat dengan baik, ianya boleh meningkatkan risiko tinggi laku bunuh diri. So ada lagi apa-apa soalan ke? Tinggi ke peratusan bunuh diri dari kalangan pelajar IPT tu Prof? So menurut sumber daripada Polis Diraja Malaysia, diorang mendapati yang terdapat peningkatan dalam kes bunuh diri yang dilaporkan pada tahun 2020 iaitu sebanyak 631 kes berbanding 609 kes pada tahun 2019. Sehingga Mac 2021, sejumlah 336 kes bunuh diri telah dilaporkan kepada Polis Diraja Malaysia. So dari situ kita boleh nampak peningkatan kes bunuh diri akibat kemurungan dan stres yang agak melampau. Okey, baiklah. Okey Prof, sepanjang musim pandemik COVID-19 daripada fasa 1 hingga sekarang ni, berapa ramai dah student yang datang untuk mendapatkan khidmat kaunseling? Adakah secara online ataupun face to face? So sejak COVID-19 ni, so untuk kaunseling secara face to face ni dah semakin berkurangan sebab tak semua pelajar IPTA yang berada di dalam kawasan IPTA tu, kebanyakannya pelajar dah duduk di kawasan masing-masing. Dan mostly disebabkan COVID-19 ni juga, kita tak boleh nak rentas ke negeri. So mostly student will conduct not face to face but secara online with the counselling. So dari situ diorang akan dapat more like counselling nak cakap. Ya, untuk menerima nasihat daripada counselling tu. Okey, baiklah. Terima kasih Prof. Okey. Sama-sama. Seterusnya, bebanan tugas. Okey, semasa COVID-19 melanda, peratusan stres meningkat di kalangan pelajar ya. Antara faktornya adalah kerana bebanan tugas yang banyak seiring dengan kaedah pembelajaran secara atas talian. Apakah pendapat anda, pelajar pertama Siti Hajar Muhammad Taufik? Seksi pandemik ini diaplikasikan sepenuhnya bagi menggantikan kaedah pembelajaran secara. Oleh yang demikian, kita perlu mempunyai alat peranti yang bersesuaian seperti telefon dan komputer bagi meneruskan aktiviti pembelajaran. Tugasan dan peperiksaan merupakan dua aspek penting dan saling berkaitan dalam kalangan pelajar universiti. Seperti yang dikatakan, bebanan kerja yang terlalu banyak di kalangan pembelajaran dalam talian menyebabkan stres kepada pelajar. Antara perkara yang memberi stres kepada pelajar termasuklah bebanan tugasan yang terlalu banyak pada masa yang singkat. Arahan membuat tugasan kurang jelas, kesukaran mencari bahan rujukan serta tempoh menyelesaikan tugasan pada masa yang sama. Disebabkan itu, saya merasakan setiap hasil kerja yang dibuat kurang memuaskan oleh kerana terlalu mengejar deadline untuk setiap tugasan. Di setiap hujung semester, kebanyakan pensyarah akan memberikan tugasan yang serentak untuk diselesaikan. Justru itu, sebagai pelajar, saya perlu bijak dalam menguruskan masa untuk menangani stres yang dihadapi. Perhatikan jangka masa yang diambil untuk melakukan sesuatu tugasan dan rancang jadual tugasan yang membolehkan setiap tugasan dapat diselesaikan tanpa perasaan tertekan. Di samping itu, senaraikan setiap tugasan mengikut keutamaan. Lakukan tugasan yang penting terlebih dahulu, selepas dilaksanakan, memberi ganjaran pada diri sendiri seperti mendengar muzik, tidur dan lain-lain. Selain itu, amalan gaya hidup sihat juga dapat membantu dalam mengawal stres menghadapi bebanan tugasan dengan melakukan senaman sekurang-kurangnya 2 kali seminggu atau memadai dengan berjoging, menaiki basikal atau berjalan di taman.
Di samping itu, berehat seketika dalam masa yang menyiapkan tugasan juga boleh mengurangkan stres yang melampau serta pengambilan snack yang sihat seperti buah-buahan. Itu saja daripada saya. Baiklah, seperti yang saudari Hajar maklumkan, kualiti kerja menjadi kurang apabila banyak sangat bebanan tugas yang diberikan. Begitu juga menurut Atkinson 1998, bebanan kerja yang terlalu banyak dalam masa yang singkat juga boleh mengakibatkan stres. Kebanyakan pelajar menyatakan berasa stres apabila bebanan tugas akademik terlalu banyak. Okey, baiklah. Seterusnya, untuk saudara Syarul Nizam, adakah anda bekerja part time sekarang ni? Ya, saya bekerja part time. Oh, kerja apa tu? Saya bekerja rider Pizza Hut. Okey, saudara Zara, macam mana anda memastikan yang anda tidak stres kerana jadual belajar yang padat, kerana ada saya dapat makluman bahawa ada satu subjek ataupun dua subjek yang berada pada pukul 6 hingga 7 malam. Macam mana anda mengatasi stres untuk make sure semua benda berjalan dengan lancar? Okey. Pada mulanya saya merasakan stres juga pada mula musim pandemik, tapi saya ambil nasihat daripada saya punya guru-guru dan rakan-rakan saya mengatasi itu dengan saya tidak bersendirilah, maksudnya di rumah sebab kalau dalam musim COVID memang kita tak boleh keluar ke mana-mana dan kita kurang dalam aktiviti sosial. So daripada situ saya mengambil masa saya dengan kawan-kawan melalui permainan video game ataupun borak-borak santai dengan kawan-kawan. Okey, baiklah. Terima kasih. Okey, betul apa yang Zara cakap tadi tu, kerana kita ada satu kajian oleh Siti Rohani pada tahun 1961, dia menunjukkan bahawa faktor jadual waktu yang padat merupakan faktor yang dikenal pasti yang memberi stres kepada para pelajar. Baiklah, seterusnya. Selain bebanan tugas dan juga jadual waktu, pelajar juga turut melaporkan bahawa kelengkapan pembelajaran yang kurang di rumah turut menyukarkan pelajar sekaligus menambahkan kegelisahan dan stres. Pelajar turut mengatakan bahawa kesihan melihat ibu bapa menanggung kos membeli peralatan elektronik yang banyak kerana adik-beradik yang turut terkesan belajar online. Adakah anda juga pernah mengalami situasi seperti ini, Nurul Syamimi Natasha? Kongsikan. Okey. Saya pernah mengalami situasi seperti ini hari ini kerana saya mempunyai 2 orang adik di bawah saya yang masih bersekolah. Dan yang budak sekolah, kalau seperti mana yang kita tahu, budak sekolah sebelum ni tak guna laptop kan. So sekarang kat rumah ni saya seorang je ada laptop. So diorang nak study pun guna telefon bimbit masing-masing. So bila diorang nak buat kerja ke apa, itu agak menyusahkan lah sebab diorang perlu share dengan saya juga. Contohnya macam tu lah. So satu lagi masalah internet. Kat rumah saya ni saya tak gunakan wifi sebagai alat untuk berkomunikasi dalam online ni. Kami guna data masing-masing, so hotspot agak limited, so saya kena share bersama adik-beradik saya juga. So cara saya menangani masalah ini adalah saya bagi laptop saya ni kadang-kadang kepada adik. Saya boleh, sebab saya dah besar kan, saya kena mengalah lah kan. Jadi, so sebab adik-beradik so saya bagi seorang kakak kena mengalah lah untuk adik. Saya boleh catch up kemudian je. Itu saja. Okey, baiklah. Seterusnya, antara faktor yang menjadi bualan hangat punca stres utama adalah penggunaan bahasa Inggeris. Ramai pelajar IPT, terutamanya kaum Melayu, kurang penguasaan dalam bahasa Inggeris. Ketidaksediaan pelajar untuk belajar dalam bahasa Inggeris menyebabkan berlakunya stres yang tinggi. Apa kata anda, saudari Aini Sofia? Okey, bahasa Inggeris adalah bahasa kedua yang diajar secara formal selepas bahasa Malaysia. So, penggunaan bahasa Inggeris juga diperhebabkan di universiti-universiti tempatan dalam proses pembelajaran. Namun, pencapaian bahasa Inggeris masih pada tahap yang tidak memuaskan. Seperti yang kita ketahui, masih ada sesetengah universiti yang
masa menggunakan macam kontrak. Okey, sebagai contoh, ada pelajar yang jadi memang menjadi kebiasaan untuk lecturer supaya untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Supaya pelajar pengguna mudah untuk memahami apa yang diajar oleh lecturer. Okey, sedikit sebanyak ia memberi kesan kepada pelajar seperti saya yang lemah dalam bahasa Inggeris. Jadi bahasa ni amat penting supaya sebagai contoh ia buat peluang kerja baru. Bahasa Inggeris ni amat bernilai. Supaya belajar bahasa Inggeris salah satunya buka open translation dan cuba untuk bercakap dengan kawan-kawan dalam bahasa Inggeris supaya bahasa Inggeris kita dapat ditingkatkan. Okey, terima kasih. Baiklah, kita sudah mengenal pasti antara beberapa faktor yang menyumbang kepada stres. Jadi, ayo kita bincangkan apakah langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah stres ini bersama rakan-rakan. Seperti yang kita sedia maklum bahawa golongan remaja di kalangan IPT ni lebih suka menghabiskan masa bersama rakan-rakan. Jadi, kerana rakanlah yang sentiasa berada bersama dengan kita, betul? Jadi, bagi saya salah satu cara untuk mengurangkan stres bersama rakan-rakan adalah dengan menonton movie bersama-sama menggunakan aplikasi Discord misalnya. Okey, apa kata yang lain-lain? Adakah yang nak berkongsi cara untuk korang menangani masalah ini bersama dengan rakan-rakan? Okey, siapa boleh volunteer? Okey, Siti Hajar boleh volunteer? Ya betul. Kadang kalau kita nak benda stres ni pun, kalau kita seorang-seorang pun kita tak boleh juga kan. So kita pun masih kira dikatakan remaja. So kita suka berseronok. So dengan cara kita nak kurangkan fikir masalah-masalah tugasan yang terlalu banyak. So kita kadang tiap malam kita selalu call kawan-kawan, buat video call, sembang ramai-ramai. Lepas tu ataupun tengok movie sampai lewat malam. Contoh macam weekend kan, kita tinggal sekejap tugasan tu, kita tengok movie ramai-ramai sampai selalunya saya buat macam tu lah dengan kawan-kawan yang lain. Baiklah, itu kata daripada pelajar perempuan. Okey, daripada pelajar lelaki pula, boleh Syarul Nizam kongsikan? Mungkin bermain dengan ataupun ada hobi ke? Okey, kalau masa musim COVID kita hobi ni dah tak ada dah sebab dah tak boleh keluar kan. So kita tak boleh buat hobi. Tapi kita boleh tukar hobi tu daripada kalau hobi kat luar, kita jadikan hobi kat seperti online macam main game. Okay. Kalau macam saya main game je dengan kawan-kawan sampai lupa apa yang patut saya buat. Daripada situ saya menggunakan hal tersebut untuk melupakan stres semasa belajar. Okey, baiklah. Soalan terakhir untuk saudara setiausaha saya sendiri iaitu saudara Adif. Okey, saudara Adif bukan sahaja menjadi seorang setiausaha untuk kelab subjek ini, malah giat dalam beberapa kelab. Kita sedia maklum bahawa tugas menjadi seorang setiausaha adalah berat, lagi-lagi ketika bergelar pelajar IPT. Bagaimanakah saudara Alif mengatasi stres dalam menguruskan masa? Boleh kongsikan? Okay, sebagai bekas pelajar, bila kita waktu dulu belajar tak sama lah macam sekarang kan. Kira sebelum musim COVID. Sebabnya kita punya masa, kita banyak memandang remeh lah dalam hadir kelas. Sebab sekarang macam online kan, kita kadang yelah kita kelas pukul 9 tapi tidur pun lambat kan. Rasa macam boleh bangun terus, boleh on kan komputer tu. Tapi itulah, kalau dulu kita yelah betul lah tu. So kalau macam dulu kita pandai lebih serius lah dalam menguruskan masa. So kita takut kan kalau macam lecturer marah kalau kita datang lambat. Itulah. So pelajar dulu kata lebih berdisiplin lah banding dengan pelajar-pelajar sekarang. So sekaligus benda tu memberi efek kepada kita punya pembelajaran. Kesihatan mental pun semakin merosot kan, sebab tidur pun tak jaga.
Ya, betul. So, itulah sebagai bekas pelajar IPTA. Okey, baiklah. Okey, saya rasa kita sudah sampai ke penghujungnya. Apa yang kita dapati adalah faktor-faktor stres faktor-faktor yang menyumbang kepada stres adalah seperti jadual yang padat, bebanan kerja yang banyak seiring dengan pembelajaran mood secara online, kelengkapan yang kurang dan juga penggunaan bahasa Inggeris. Kita juga telah mengenal pasti cara-cara untuk mengatasi masalah ini seperti menonton movie bersama rakan-rakan menggunakan aplikasi yang ada serta bermain games e-sport. Okey, baiklah. Sekian saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada tetamu jemputan Profesor Amirul Zaki. Minta maaf kalau ada kurang. Yang kurang itu daripada saya, yang indah itu semuanya daripada Allah. Okey, baiklah. Untuk saudari Cik Su, boleh kongsikan fila table yang anda dapat hasil daripada perbincangan kita hari ini? Okay, Alhamdulillah sudah selesai webinar hari ini tentang cara mengatasi stres bagi pelajar IPT. Berdasarkan fila table yang saya dapat, ada sebagai F, iaitu pengurusan masa ketika belajar sambil bekerja. So idea dia adalah mestilah kita bijak dalam menguruskan masa. Bagi apa ni orang cakap, pandailah divide, nak buat susun jadual bila kita nak kerja, bila kita nak belajar. Lepas tu learning dia adalah kita dapat belajar sesuatu baru, which is kita dapat biasanya sebelum ni biasanya kita akan ikut tarik-tarik deadline yang disediakan, yang ditetapkan. So, yes. So now kita dapat learn benda baru, kita kena manage benda tu sendiri. So action tu depend atas diri sendirilah. Kalau nak buat, so benda tu akan berjaya lah. Kalau tak nak, so benda tu kita sendiri yang manage sama ada kita nak stress ataupun tak. Macam tu. Okay. So faktor-faktor ataupun fact yang lain, dia punya idea je sama. Kita depends on diri kita sendiri. So sebagai salah satu lagi contoh, kelemahan dalam penggunaan bahasa Inggeris. So idea dia kita kena minta tolong dengan kawan-kawan sekitar kita untuk belajar bahasa Inggeris untuk improvekan diri sendiri. Betul. Depends untuk diri kita. So kita ambil action untuk belajar ekstra ke apa ke. Okey, baiklah. Terima kasih saudari. Saya dapat daripada pembicaraan. Okey, baiklah. Terima kasih saudari Cik Su. Baiklah, berakhirlah sudah kita punya perbincangan. Sekian, terima kasih diucapkan kepada semua orang serta tetamu jemputan kita Profesor Amirul Zaki. Okey, baik. Assalamualaikum.